Test 1, 2, 3. Dengar ke? Test. Boleh dengar suara? Dengar, Sir. Okay. Boleh. Okay. Azlin ada Azlin. Azlin ada. Saya minta share sikit lah seorang dua. Azlin. Fatin. Fatin Ifah. Fatin dia, Fatin Ifah. Fatin Ifah ada. Ahmad Nifzal. Ahmad Nifzal ada. Ahmad Nifzal. Tak dengar ke sebenarnya? Ini pula. Hanan okey Hanan? Dengar? Tak dengar ke suara? Ini baru 11, 10 orang ni baru. Ada 9 orang lagi. Sazlin. Ada. Sampai mana Sazlin minggu lepas? Ayat. Chapter 5. Sampai to general method of turning off and on CSR tu. Kan? Sampai? To general method for turning okay. off and CSR. Betul. Okey, sementara menunggu yang lain. Okey, minggu depan buat lab 3 So minggu depan akan present lab 3. Okey, so hari tu lab 2 settle. Okey, lab 1 tak apa, lab 1 mungkin senang saya tengoklah nanti mungkin hujung-hujung bulan 10 mungkin saya check lah. Okay, so untuk next punya lab adalah lab 3. So desktop saya nampak . Okay, so nanti buat kelas minggu depan. Kelas minggu depan pula. Esok lah kelas, Rabu kan. Sorry, saya ingat ni Rabu. Okay, so esok. Esok buat lab. So hari ni buat lab. Okay, hari ni buat lab. So hari ni saya masuk sikit teori nanti. Lepas tu saya akan tinggal. So boleh buat lab hari ni dan juga esok. So waktu esok. So buat pada bahagian task 1 dan juga task 2 lah.
task 1 dan task 2. Part A dan juga part B. Okay, task 1. Fixed bias. Sekejap simulation. Part C. Kita tengok ada berapa task. Okay, ada 2 task. Task 1 dan juga task 2. Okay, task 1. Task 1 fixed bias. Task 2 safe bias. Okay, so esok buat bahagian task 1, task 2. Okay, untuk part A dan juga part B lah. Okay, part A dan juga part B. So hari ni boleh start sebab kalau ikutkan nak slot minggu ni praktikal. Okay, praktikal tapi sebab praktikal tak boleh nak buat, okay kita buat simulation dululah. Okay, kalau ikutkan minggu ni adalah minggu ke 17 tak silap saya. Okay, sekejap Okay, kalau ikutkan secara kalau bukan PKP kita punya semester ni dah nak habis kalau ikutkan. Okay, cuma PKP ni kita tak pasti berapa tambahan minggu pembelajaran untuk bahagian praktikal nantilah. Okay, so mungkin dibawa pada bulan 10 atau 11 macam tu. Setakat ni lah yang saya tahu. Okay, so saya cemak balik untuk sekarang ni minggu ke 17 tak silap saya. Sekejap saya cek. So hari ni berapa bulan? Hari ni 26. Okay, so hari ni minggu ke-17. Okay, minggu ke-17. So last kalau ikutkan sebab di hujung-hujung kalau bukan PKP lah. Okay, so ni perancangan pada yang sebelum PKP punya schedule. Tapi kita kena ambil kira jugalah supaya kita tak terlalu banyak sangat jauh track tu. Okay, cuma bimbangnya dari segi praktikal je lah. Okay, praktikal. Jadi praktikal ni kita tak nak terlalu kata tak ambil kisah, maksudnya kita tak naklah longgok nanti bila dapat arahan naik college baru semua nak buat, so nanti saya takut kelang kabut. Okay, jadi nak elakkan kelang kabut tu, at least software dan juga teori part dalam job sheet at least kita buat lah. Okay, kita buat sementara kita menunggu arahan untuk masuk ke college. Okay, so mungkin dalam hujung bulan 10 macam tu lah. Okay, kemungkinan lah you all akan masuk ke college sebab sekarang ni kalau ikut schedule kita akan masukkan dulu sesi April August lah. April August iaitu awak punya senior lah semester 3 sekarang ni. Okay, semester 3 sekarang ni. Okay, diorang akan masuk insyaAllah pertengahan bulan Oktober. Okay, setakat ni lah maklumat yang kita dapat. Okay, itu maksudnya datang untuk buat praktikal saja. Kelas teori ke, test teori ke apa semua dah tak ada. Maksudnya diorang balik hanya dalam masa lebih kurang tak sampai sebulan kot, lebih kurang macam tu untuk selesaikan practical section saja. Okay, so nanti disambung oleh korang punya batch lah. Okay, that's why sekarang ni masa pun agak tak terlalu banyak so kita kena buat juga lab tu supaya nak mudahkan urusan dari segi job sheet, nak uruskan awak punya report nanti. Sebab bila awak dah buat lab, kena buat report, so ambil masa lah juga, so nanti nak print lagi. Okay, nampak mudah lah tapi sebenarnya nanti tak itulah masalah dia, mungkin printer tak ada, okay, dan sebagainya, so ambil masa. So saya tak adalah dalam masa seminggu tu contohnya, okay, terus hantar report, so nanti you all kelang kabut. So at least dari masa sekarang ni kita dah sedia, sementara masih PKP online lagi, so bahagian simulation dan juga theoretical tu kita boleh buat dulu. Okay, kita boleh buat dulu. Jadi nanti bila habis saja praktikal,
Okay, jadi report tu awak tinggal attach untuk bahagian paksi lah ataupun bahagian praktikal saja. Jadi pengurusan nak hantar tu cepat. Okay, so awak hanya tinggal untuk settlekan masalah print out, lepas tu hantar je lah. Sebab ada 4 lab so ada 4 lab untuk kita settlekan. So kalau ikut logik, okay, biasanya 1 minggu tu 1 lab lah. Okay, maksudnya siap dengan report sekali, siap hantar. 1 minggu tu kita bagi 1 minggu untuk awak selesaikan. Tapi kita tak naklah awak guna maksimum tu seminggu. Kalau boleh sebelum seminggu, 3 hari ke 4 hari dah hantar sebab saya nak semak. Okay, sebab saya nak semak. Sebab masa yang hujung-hujung tu sebenarnya masa dia limit. Okay, so kalau awak ada kesilapan ke, ada pembetulan ke yang saya nak minta awak repair nanti, takut tak sempat. Okay, takut tak sempat. Sebab di hujung tu memang dibagi masa untuk buat praktikal, lepas tu saya akan kira markah dan terus key in dalam data. Okay, so kalau yang biasa punya PDP tak ada masalah sebab kita buat lab tu awal. Jadi kalau awak ada tersilap ke, ada termiss tak hantar ke, kita boleh sempat nak semak. So yang ni sebab dia longgok di hujung, so semua kita nak settlekan dalam masa, saya ingat dalam 2-3 minggu macam tu. Jadi risiko lah, okay, risiko. So nanti efek dekat awak punya markah. So that's why saya minta, so hari ni buat dulu lab. Okay, buat dulu lab 3 tu. Okay, tak apa, jangan kelang kabut. Maksud saya yang kelang kabut tu janganlah tak buat langsung, okay. So kita buat, okay, tapi kita, sebab awak pun by group kan, jadi at least ada 2 skirt sini. So terpulang lah seorang mungkin nak buat 1 skirt ataupun nak buat sama-sama. Okay, itu pandai-pandai discuss. Okay, dan you all pun ada group kelas, so terpulang nak discuss macam mana. Okay, yang penting kita nak settlekan bahagian untuk simulation dan juga practical. So sebenarnya tak susah pun, boleh dibuat benda ni. Okay, boleh dibuat. Okay, buat simulation. Okay, cumanya nanti kita nak confirm kita jawapan ni betul ke tak. Okay, that's why saya nak minta nanti you all akan tunjukkan result yang dah dapat. So macam lab 2 hari tu lah. Okay, macam lab 2 hari tu. So bila kita discuss macam tu, bukan discuss lah, maksudnya kalau dekat lab pun saya akan tengok juga, bagi group by group. Okay, meja ke meja macam tu. Okay, disebabkan online, so saya go through by online sajalah. Okay, cumanya nanti bila dekat practical setakat ni, SOP yang kita tahu, sebab lab tu macam you all ada 19 orang, so korang tak boleh masuk full 19. Okay, so dia punya kapasiti mesti 50%. That's why saya kata takut tu hari ni saya macam kelang kabut sikit lah. Bukan kelang kabut, maksudnya macam ada cemas sikit lah supaya lab ni nanti saya tak nak kelang kabut di hujung semester. Faham Okay, ada pertanyaan? Ada nak tanya ke? Tak ada? Hello, saya takut. Yep. Yang task 1, part C, theoretical method tu, dia ada minta IDSS dengan VGS off, tapi dia minta daripada part A. Part A kan practical. Tak C Ni kan? Okay, so untuk yang ni, okay, that's why saya kata kita buat dulu simulation dan juga teori. Okay, tak apa. Maksudnya kita ambil simulation. Kita ambil je simulation punya bacaan. Okay. Dia kalau ikutkan dari segi macam mana saya nak cakap. Sebab jelas sekarang ni PKP tak boleh nak buat apa dah. Kalau kita tunggu praktikal, saya ingat memang risau ni. Okay. Memang tak siap kerja, saya ingat lagi banyak masalah. Okay. So secara logik dia macam ni. Simulation ni biasanya memang confirm okay. Sebab dia simulate. Okay, practical ni yang selalu masalah. Sebab practical ni dia tak tahulah banyak faktor. Mungkin equipment, mungkin. Biasanya memang kita ambil teori dengan simulation ni ialah jawapan yang betul lah. Okay, jawapan yang betul lah. Okay, practical ni nasib-nasib. Ada group tu kadang-kadang dapat dia punya result tu betul-betul hampir dengan teori dan juga simulation yang dia buat. Kadang-kadang jauh sangat. Okay, that's why nama pun practical. Memang setiap group tu dia takkan sama. Kecuali kalau memang kebetulan
semua dapat betul, itu kira okey lah. Okey. Tapi kebiasaannya memang kalau ada 10 group, susah nak dapat 10 tu result yang sama dengan teori yang kita buat. So senang kata, simulation ni memang yang tepat lah. Okay, tepat dan juga calculation. So tak apa, tak ada masalah. So kita ambil saja IDSS secara praktikal, secara simulation. Okay, kita ambil secara simulation dulu, guideline kita. Dan kita boleh kira terus lah. Kita kira terus untuk buat equation punya Shockley ni. Shockley ni kena buat transfer curve dia kan, graf tu. Okay, so kita tengok berapa punya value. Actually saya dah ada punya gambaran jawapan tu. Okay, gambaran jawapan tu. Cuma kita nak tengok lah student punya result tu. Nanti saya tengok compare dengan yang saya buat ni, okay tak, sama tak. Okay, sebab kalau boleh memang kita nak buat practical dulu. Okay, tapi tak mengizinkan. Okay, tak mengizinkan. So tak boleh buat apa. Okay, tapi dari segi bukan dari segi logik lah, dari segi teori tu memang betul dah. Okay, praktikal je biasa yang jawapan tu. Okay, setiap group tu akan berbeza. So maksudnya nanti kita punya result nanti senang kata semua group ni nanti hampir sama lah. Okay, sebab based on daripada simulation. So tak apalah, tak ada masalah. Janji faham buat tu, okay. Cumanya praktikal nanti baru kita tengok. Kita dapat compare. Okay, sama tak result yang kita buat dengan simulation. So nanti dekat bahagian discussion biasanya akan ditanyakan. Tak silap saya. Discussion, okay. So biasanya discussion ni dia akan minta compare result part A, part B, part C. Okay, so tak apa. So kat sini yang you akan explain. Okay, faham Jelas? Ada nak tanya lagi tak? Baguslah kalau ada confuse ke apa nak tanya, baik tanya je sekarang. Tapi nak senang ceritanya sekarang kita cuba selesaikan bahagian simulation lah. Okay, saya ingat dalam masa sebulan lah. Okay, dalam masa sebulan. So tak perlu kelang kabut. Okay, ada masa. Cumanya kita buat, jangan tinggal terus. Saya kata tu je. So at least esok, walaupun korang tak siap, saya bukan paksa kena siap esok, tak pun. Okay, so saya dah beritahu tadi, maksudnya kita buat part A dan juga part B. Okay, katalah satu group ni tak sempat. Dia sempat buat part task 1 saja. Okay, so tak apa. Buat esok just present yang ni saja. Okay, cumanya saya nak guide korang supaya kita tak tinggal lab terus ni. Okay, saya risau yang ni saja. Sebabnya bila tengok SOP balik tu, lab ni kapasiti dia 50% saja. Maksudnya korang 19 ni saya terpaksa pecah 2 group lah. Okay, 2 group. So nanti pergerakan tu memang lambat. Okay, so mungkin 5 group pertama. Okay, maksudnya 5 group kedua lab, saya takut tak sempat. Okay, takut tak sempat ataupun kelang kabut. Mungkin sempat tapi kelang kabut menyebabkan kita buat tu tak dapat dan sebagainya, jadi stres ni. Okay, so tak apa, kita buat saja simulation dengan teori. So praktikal nanti baru cerita kat lab. Okay, so dapat result praktikal nanti saya boleh explain lah. Okay, kenapa tak dapat, apa masalah tak dapat. So nanti kita akan troubleshoot semua. Okay, okay, clear Ada nak tanya? Okay, so itulah, harap-harapnya berjalan lancar lah. Okay, okay, untuk bahagian teori saya masuk sikit hari ni. Okay, so teori jangan bimbang sebab chapter 5 dan chapter 6 ni tak ada calculation. Okay, tak ada calculation. Sekejap saya buka balik slide. Okay, sekarang ni memang saya nak tumpu you all dekat lab lah. Okay, lab sebab lab ni agak kritikal sikit. Takut tak sempat nanti, so kita cuba buat lah sebab tanda-tanda nak mula masuk kolej tu macam dah ada kan. So kelas pun dah, persekolahan pun dah mula bulan Oktober. Saya jangka memang mungkin dalam bulan Oktober, November at least mungkin you all akan masuk kolej lah. Okay, kita standby saja. Okay, chapter 5. Okay, chapter 5 ni jangan risau. Okay, so semuanya teori. Okay, dan chapter 6 pun teori. Okay, chapter 6 pun teori dan dia tak banyak sangat dia punya subtopik. So kalau chapter 5 ni subtopik dia ada 2 subtopik dan 2 anak subtopik. Okay, sikit je, tak banyak.
Okay, chapter 6 dia ada banyak sikit teori. Okay. Tu tak apalah, sebab chapter 5 ni tak ada buat lab. Okay, buat lab tak ada. That's why saya tak bimbang sangat lah. Okay, chapter 6 baru ada buat lab. Okay, chapter 6 baru ada buat lab. So untuk chapter 5 ni tak ada. Okay. Yeah. Okay, ni method untuk turning off dan juga turning off, dua method untuk SCR. So SCR ni sebenarnya dia boleh hold dia boleh hold current. So bila dia boleh hold current menyebabkan kita punya circuit tu dia boleh, walaupun kita on sekali, so dia boleh always on. Okay, dia boleh always on. So dia tak macam, saya dah tunjuk video sebelum ni. Tak ada Tak apa, saya lukis sikit. Sekejap saya punya SCR. Dah tunjuk video ni? Dah tunjuk? Saya tak ingat. Sebab ada kelas saya dah tunjuk. Belum Belum Okay. Hello, welcome to Ludic Science. Today we will talk about the silicon controlled rectifier or thyristor and how to use it as a switch. This video is sponsored by PCBWay, a Chinese PCB manufacturer. First prototype order is anode to the gate, a battery or power supply. Initially, the thyristor is off, so the current cannot flow through the lamp. In order to turn on the thyristor and therefore the lamp, we must press this normally open switch and the current will flow into the gate. Then the thyristor is now conducting, is on, and the current can flow through the lamp, so the lamp turns on. Now, if we want to turn off the lamp, we must interrupt the flow of current through the thyristor. So we press momentarily this other switch, the current stops, and the thyristor goes off
and so the lamp. We need this resistor here because the current that must flow through the gate must be small. And this other resistor is needed to add stability and avoid false trigger of the thyristor. And here's our test circuit, same as in the diagram. Normally closed switch, normally open switch, the two resistors, the thyristor, and our load that is an incandescent lamp. So let's turn on the lamp by pressing the normally open switch. And to turn it off, we must cut the current by pressing the normally closed switch. There you have it. You may ask, why use a thyristor and not a simple mechanical switch? Well, I can think of at least two reasons. One is that the thyristor is cheaper than the mechanical switch, especially for large currents, tens or hundreds of amps. Also, the thyristor do not have contacts that wear out and it will last for longer time. The other reason is that you may have a load that you need to turn on and off at a large frequency, for example, in switch mode power supplies, and that simply cannot be done with a mechanical switch. Thanks for your visit. I hope you liked the video and see you in the next one. Hello friends, in this lesson I will try to explain how controlled in the 5 amperes can check the flashing of this lamp. When we connect the lamp in this way, the lamp will not give light because no current flows through the thyristor. A low trigger current must come from the gate pin to trigger thyristor. By making a connection to the gate pin in this way, we can make the thyristor triggered. When we press the button here, the thyristor will be triggered and the current flow will be provided from the anode to the cathode. Thus, the lamp will light up. Even if we release our hand from the button, namely disconnect the trigger from the gate pin, the lamp will continue to illuminate. This is one of the features that distinguishes the thyristor from transistor. If you remember, the moment the trigger current was disconnected from the base terminal in transistor, the transistor was current-proof. But this is not the case here. The thyristor continues to trigger even if we stop triggering from the gate pin. So how do we get the lamp off? Short circuit between thyristors anode and cathode is one of the methods. Let's connect a parallel button to the thyristor as here. When we press the button, the whole current will flow through the button as a short circuit and no current will flow through the thyristor. So we can eliminate the triggering of the thyristor and make the lamp turn off. Of course, we gave an example of lamp control here, but instead of the lamp, the motor or other circuit element can also be controlled. This is how the thyristor's principle works. As we have mentioned hereby, thyristors are used as switching element in power electronics. The element can also give an example, make the lamp current will flow through the thyristor. So we can eliminate the trigger.
Okay, boleh nampak desktop. Okay, jadi penerangan tadi untuk membantu dua teknik untuk kita buat turning off. Salah satu twister, dipanggil twister atau SCR, sama ada setengah term dipanggil twister lah, so boleh tengok twister tu, ataupun SCR, so dia komponen yang sama. Ada setengah term dipanggil twister. Dia punya function dan punya simbol sama saja. Teknik untuk off. Jadi antara fungsi SCR ni dengan transistor. Transistor ni dia macam switch. Betul-betul macam switch, maksudnya on off. Tekan button, tertekan on, tertekan off, dia off. Untuk SCR pula, dia boleh holding current. That's why kita tengok graf. So kita tengok graf kat sini. So dia panggil high H hari tu. Ataupun holding current. Maksud holding current tu, kita boleh trigger dia on sekali. Lepas tu dia boleh hold current tu. Maksudnya, macam video tadilah. Maksudnya lampu tu dia akan, awak on sekali, so dia continuous on. So tak perlu seolah-olah macam awak tekan lampu elektrik kat bilik kan. So tekan sekali, so dia on terus. Nak off, kena tekan button yang sama tapi kita offkan dia. Cumanya kalau dalam electrical, kita dari segi contact switching tu lah, wire tu dia akan bertukar lah daripada live ke neutral, ataupun live ke earth. So kalau bila sambung live dengan neutral, so connection pun tu electrical lah. Cumanya dulu dalam SCR ni, bila kita press button on, so lampu ni tadi dia menyala dan bila kita lepas button ni, so lampu ni still menyala sebab dia akan hold current ni. Dia boleh hold current flow dekat dalam kita punya circuit ni. Ni tadi supply kan. Supply. So dia boleh hold. So salah satu untuk kita method untuk dia offkan dia, so kita kena tambah button kat sini. Ni sama ni. Sama. So kita tambah button kat sini. Actually circuit ni samalah dengan kat sini. So ni dari segi practical dia. So maksudnya bila dalam lab nanti, kita kena ambil satu lagi switch, button switch. So kita kena parallelkan dia dengan SCR kita. So kita tekan kat sini, barulah lampu ni boleh off. Maksudnya kita kena cut thyristor punya, thyristor ataupun SCR punya komponen. Sebab bila kita, itu kelebihan SCR lah. So dia boleh hold current. So maksudnya kita tak perlu stay tekan button tu untuk dia on, tak. So bila awak tekan sekali, cukup lepas saja, release saja button ni, so dia dah on, sentiasa on. Selagi tak offkan dia, memang dia menyala selagi bateri tak habis. Faham kalau transistor tak boleh lah. Transistor button awak tekan, awak lepas, dia pun off. Sebab transistor dia tak ada high H ataupun holding current. Faham yang tu? Tak apa, ni tak ada calculation. Yang topik ni tak ada calculation, lebih pada teori saja. So method untuk off ni ada dua. Satu tadi anode current interruption. So macam mana method dia? Kita shortkan. So kita parallelkan switch dengan SCR. So ni dia punya asal dia. Macam ni lah. Jadi kita nak offkan current kat sini. So kita letak button kat sini macam gambar ni. So once kita tekan, so dia akan off. Dia akan off. Ni dia punya penerangan dia sama lah dalam ni. So ni nak gambarkan untuk mudah faham lagi. Ada soalan tak? Tak banyak, ada dua method je. Ada soalan? Tak ada sekejap. Lagi satu method. Lagi satu method adalah force commutation technique.
So macam mana force commutation technique? Okay, saya tak gemar sangat lah guna ni. Okay, biasa saya suka guna method yang ni lagi mudah. Okay, so just ambil satu switch. Okay, seolah kita macam shortkan antara terminal tristor tu ataupun SCR kita. And then kita button, kita tekan button tu. So settle masalah, so boleh off. Okay, so maksudnya kita boleh staykan circuit ni ataupun switch ni kat sini lah. Biar je macam sini pun tak apa. Maksudnya seolah-olah ni adalah button on, sini button off. Okay, itu salah satu function dia lah. Okay, salah satu function dia. Okay, force commutation technique. Okay, yang ni kita masukkan current value. Okay, macam mana masukkan current value? Kita apply voltage. Okay, kita apply voltage antara kaki thyristor tadi ataupun kaki SCR. So kita apply saja voltage kat sini. Okay, so sini positif, sana negatif. So awak masukkan je supply. Okay, so masukkan supply. Tak perlu letak transistor pun sebenarnya. Okay, ni dia ibarat contohlah konsep switching sama. So actually transistor kan macam switch kan. So just awak forcekan masuk voltage kat sini. Okay, so dia boleh turn off kan juga kita punya SCR. Okay, boleh turn off kan kita punya SCR. Maksudnya kalau tengok ni pun logik. Okay, kan ni kan sekejap. So yang ni kalau ikutkan ada ialah forward bias kan. Okay, so bila kita terbalikkan dia positif, sana negatif, so jadi reverse, so dia akan off lah. Okay, so dia akan off. Itu dia. Sebenarnya dia apply voltage tu supaya dia nak jadikan reverse. Okay, dia nak jadikan reverse pada kita punya SCR. So bila SCR ni reverse, dia off lah. Okay, so itu method untuk turning off. Okay, kalau tanya kenapa nak kena ada turning off. Okay, sebab SCR ni dia boleh holding current. So bila holding current, maksudnya dia boleh continuous on. Dengan press sekali saja, so dia on terus. Okay, on continuous. Lagi bateri tak habis, dia on je lah. Okay, on je circuit tu. Okay, ni dia punya penerangan. Okay, sekarang ni pergi kepada application. Okay, so saya ingat topik ni tak banyak lah. Hari ni boleh habis ni sekejap. So hari ni habis ni sebab dia lebih kepada application saja. Application ni maksudnya contoh-contoh lah apa kegunaan circuit SCR yang boleh kita gunakan dalam data elektronik. Okay, so banyak application yang boleh kita guna. Okay, sebenarnya so static switch, phase control system, battery charger, temperature controller, okay, single source emergency light system. Okay, ni contoh. Okay, so sebenarnya banyak lagi. Okay, jadi kalau dalam soalan dia suruh bagi contoh beberapa application, so you boleh pick mana-mana contoh kat sini. Okay, static switch, phase control, battery charger, temperature controller. Okay, so SCR. So selain daripada kita control brightness lamp tu yang saya bagi tahu hari tu, okay, itu salah satu application lah. Okay, application. Okay, so yang ni ialah control amount of load current. Okay, kita sebagai tahu macam mana dia control amount of load current ni. So seolah-olah dia macam jadi kita boleh control macam variable resistor lah. Okay, so kalau current tinggi, okay, current tinggi, so kita punya voltage tinggi, current pun akan tinggi. So bila current tinggi, so kita punya lampu ataupun power tu akan sama-sama increase lah. Okay, sama-sama increase. So the proportionally increase. So the input voltage is applied across terminal A and B. Okay, ini contoh salah satu circuit SCR. Dia nak control load current. Ni kalau kita nak control load current. Okay, tak kisahlah nak control motor, nak control lampu. Okay, so nak control buzzer. Okay, so sebab dia based on kepada value current lah. So current tinggi, buzzer kita makin kuat. Okay, volume. Okay, nak control volume. So kalau kita punya handphone ni dekat kita punya handphone ni ada brightness. So kita boleh control. So brightness tu kita boleh control. Dan volume speaker pun boleh kita
kita boleh control. So semua tu boleh kita apply. Okay, salah satunya boleh guna SCR. Okay, actually transistor pun boleh juga. Okay, boleh. Tapi ikut pada design. Okay, design daripada kalau manufacturer punya industri depend pada diorang lah. Okay, diorang nak guna apa. Okay. Okay. So kalau awak perasan itu, awak ada follow tak perjumpaan yang pada hari Ahad itu? Ada yang ikut tak? 2 minggu lepas. Bacaan Yasin. Ada? Ada yang follow tak? Tak masuk. Okay, kalau tak silap saya ada slot yang dengan awak punya pelajar senior tu kan. Okay, yang dah graduate. Okay, awak punya apa ni, kita panggil lupa pula. Apa nama kalau dah graduate? Alumni. Okay, so alumni korang lah. Okay, tapi tak apalah walaupun online kan. Okay, biasanya kalau sharing ni kita buat secara face to face lagi efektif. So dia ada begitu pengalaman dia bila dia masuk industri, maksudnya memang totally different dengan apa yang kita belajar. Bukan different dari aspek teori ke tak. Okay, maksudnya apa yang kita belajar ni sebenarnya sangat basic. Okay, maksudnya komponen-komponen yang awak belajar ni terlalu basic. Once bila kita dah pergi industri, komponen yang kita belajar ni pun dah tak pakai. Bukan tak pakai macam mana. Komponen tu still ada, resistor, diode, okay, SCR. Okay, tapi dia punya packaging dia dah lain. Okay, dia punya part dia pun dah kecil-kecil Okay, jadi bila kita belajar ni memang kita kena belajar daripada basic lah, asas. Okay, sebab kita tak boleh ajar dalam industri punya apa ni, industri punya side lah. Sebab kalau industri punya side nanti korang blank pula. Okay, tak faham. Okay, tak nampak. Sebab bila kita pergi industri ni, dia punya board ni semuanya dah SMT part. Maksud SMT part ni surface mount technology. Maksudnya dia dah part tu semua kecil-kecil lah. Awak dah tak nampak resistor yang besar-besar, soldering tu dah tak ada. Semua soldering by machine. Okay, tapi kita tahu knowledge tu. Okay, resistor function dia apa, capacitor apa. Okay, itu comparison lah. Okay, comparison. So that's why saya kata belajar ni satu kita nak faham dan satu lagi kita nak score. Okay, ada orang boleh score tapi kadang-kadang kefahaman tu belum tentu. Sebab test ni kita boleh agak soalan ni macam mana. Okay, dan kalau kebetulan apa yang kita study tu keluar, okay, kita pun score. Okay, tapi kadang-kadang kefahaman tu kadang kita lupa. Okay, kita lupa. So kalau kita belajar memang kita nak cari ilmu. Okay, tak apa, rezeki ni masing-masing. Ada orang belajar rezeki dia kena dengan apa bidang yang dia ambil. Okay, ada setengahnya tak kena. Okay, so tak apalah, itu dikatakan nama dia rezeki. Betul tak? Betul Betul. Sembang-sembang sikit lah kan. Sembang teori je berat lah. Sebab sembang teori ni saya tak boleh straight sangat dengan slide ni. Jadi saya slot-slot sikit. Okay, cerita sharing pengalaman. Okay, sharing apa planning korang. Okay, so planning ni saya nak ajar. Bukan nak ajar, nak sharing. Okay, sharing ni penting sebab bila awak belajar nak online pula, so tak dapat nak betul-betul catch up apa yang kita belajar. Okay, so planning ni sebenarnya kita kena rancang 5 tahun. Okay, ni teknik. Okay, so belajar yang kelas ni tak ada masalah. Awak akan follow sebab kita dah schedule kan. Betul. Awak pun ikut, betul? Ikut, ada test 1, ada test 2, ada lab. Awak pun follow. Seolah-olahnya saya dan lecturer lain ataupun KKTM lain kita dah track kan. Awak ikut saja. Tak perlu pening, ikut saja. Pening cuma nak study lah. Okay, itu saja. Tapi untuk hidup, kita orang tak boleh buat track untuk korang tau. Maksudnya untuk future, untuk ke depan, lepas awak graduate. Okay, so kita tak boleh nak trackkan betul-betul. Okay, habis je awak ni, okay, ada kelompok industri ni nak ambil korang semua gaji 2,000. Tak ada, tak boleh. Agak mustahil, tak mungkin lah. Okay, tak mungkin. Sebab dia depend pada
diri sendiri, depend pada environment, depend pada sekarang COVID lagilah suasana tu berbeza. Okay, jadi perancangan ni kena daripada sekarang. Bukan masa LI tu awak baru nak plan, tak. Okay, so 5 tahun kalau ikutkan planning kita secara individu ni, sebab ini tak ada dalam syllabus macam awak punya develop diri, jati diri tak ada dalam syllabus. Okay, yang dalam syllabus ni awak ikut je kelas saya, okay masuk, okay join kelas, masuk, buat test, buat apa, dapat markah. Okay, tapi jati diri ke apa benda ke yang awak punya experience tu tak ada, kita tak evaluate, susah kita nak evaluate. So yang tu depend pada diri sendiri lah. Okay, so that's why saya kata jangan bimbang lah, sebab ramai pengalaman saya, ramai juga parent ataupun student akan tanya, biasanya lah, okay, soalan common, okay habis belajar boleh dapat kerja tak? Itu soalan yang sangat biasa saya dapat lah. Okay, saya dapat. Sebab saya dalam MARA ni pun dah 12 tahun dah sebenarnya. Okay. Sebelum masuk MARA saya industri sebenarnya. Saya lebih kepada industri sebelum ni. Saya join Panasonic di Pasir Gudang. Okay, siapa orang Pasir Gudang dia tahulah, Johor Bahru. So saya di Panasonic dulu. Okay, so biasanya dia orang akan tanya saya, okay habis graduate, budak-budak senang dapat kerja tak? Tu yang soalan tu agak subjektif, saya susah nak cakap. Okay, sebab bagi saya macam ni lah. Okay, macam korang dah belajar. Okay, sekarang ni kita dah ada platform, dah ada tiket. Awak dah ada peluang. Maksudnya awak habis SPM, okay, ada peluang belajar di KKTM Ledang. Yang hebatnya tak ada loan. Okay, saya dulu belajar PTPN. Okay, so macam korang loan tak ada. Lepas tu dapat allowance pula. Okay, dapat allowance pula. Okay, lepas tu yuran dia pun murah sebenarnya. Diploma kat KKTM ni ataupun MJIK yang kita under college, kita boleh unit KL, MFI, BMI dia agak mahal sikit lah. Okay, sebab ada macam consider private. Tapi macam KKTM ni, macam you all dapat platform utama ni, saya rasa dari segi costing memang dah terlalu murah dah sebenarnya. Betul tak? Ke ada yang tak setuju? Ke rasa mahal lah KKTM Ledang. Bukan setakat murah lah. Bagi saya, oh terlalu murah. Saya dulu belajar ambil diploma pun habis 20k. Okay, habis 20k. So macam you all belajar, lepas tu dapat allowance. Okay, dapat allowance pula tu. Okay, so, sebenarnya dah satu kelebihan kat situ. Sepatutnya you dah boleh planning yang amat cantik lah. Nak compare dengan saya dulu, habis graduate dah fikir hutang. So macam korang habis graduate, sekurang-kurangnya satu beban nak fikir bayar hutang tu tak ada. Okay, mungkin adalah awak hutang dengan jiran-jiran ke, macam saya dulu hidup susah. Sama lah, mungkin ada jual kebun dan sebagainya. Tapi tak terlalu obvious. Okay, so saya dulu belajar, habis-habis tu terpaksa bekerja. Tak kira lah kerja apa, janji dapat duit, bayar hutang sikit-sikit. Hutang apa? Hutang belajar. Okay, so nak kecap benda-benda lain tu terpaksa hold dulu. Okay, so macam korang dah terbaik dah. Okay, dapat platform kat sini. Okay, and then kita ada track unit KL 3+2. Maksudnya you all boleh sambung diri dekat unit KL dalam masa yang singkat. Maksudnya 5 tahun ke 5 tahun mungkin dah dapat degree macam tu. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Okay, so nanti boleh refer KP masing-masing lah. Okay, yang tu nantilah kan. Sebab ni baru semester 2. Tapi planning tu dah daripada sekarang. Okay, planning tu kena daripada sekarang. So planning yang cantik, perancangan yang cantik, so menyebabkan kita punya track pun cantik. Tapi kalau planning kita dah gagal, okay, awak gagal merancang, so maksudnya lagi teruk lah kita nanti. Okay, so macam subjek ni lah, kalau kita planning nak dapat A, okay, tetapi tak dapat A, dapat B+. Sekurang-kurangnya you all dapat B+. Tapi kalau you tak planning langsung, lantak lah, kelas tak masuk, lepas tu test pun janji jawab. Okay, tak ada planning, langsung tak ada planning, layan je. So apa jadi? Okay, mungkin C-, okay, mungkin fail, okay, mungkin tengoklah macam mana keadaan. Okay, tapi bila kita ada planning, so kurang-kurangnya walaupun planning tu tak capai, okay, so at least 80% boleh capai, 70% capai, dah okay. Sama juga dengan macam you all nantilah. Okay, dalam kerjaya sama. Ada orang rezeki tak sama. Okay, tapi ni saya kata sebagai medan untuk kita develop dirilah, jati diri. Okay, sebab ramai kawan-kawan saya juga
yang berjaya dalam pelajaran tetapi akhirnya dia tak join pun dalam bidang elektronik ataupun engineering. Actually dia business dia berjaya. So apa yang membantu dia berjaya tu salah satunya bila dia masa dia belajar lah. So dia effort. Okay, budak yang baik. Lepas tu jujur, amanah. Masa dia belajar tu dia jenis yang struggle. Jadi bila dia buat business pun dia dah ada pengalaman 4 tahun ataupun 3 tahun belajar di kampus tu, dia struggle. Okay, sudah biasa terima tekanan. Assignment last minute tu biasa. Tapi ada setengah student bagi assignment last minute dia mengeluh. So sebenarnya tu kadang-kadang kita fikir positif lah. Kadang-kadang dengan waktu online ni kadang ada perubahan-perubahan yang terpaksa dibuat. Okay, betul tak? Contohnya macam lab saya cakap tadi. So lab kita tahu boleh buat secara biasa. So kita kena buat secara yang macam saya beritahu tadi lah. Okay, so perubahan tu. Dan perubahan tu tak adalah pressure sangat pun. Okay, tapi kalau student tu tak ada jati diri, dia kata, alamak, fed up lah macam ni. Okay, give up. Okay, give up. Padahal boleh je buat. Okay, tak ada masalah pun. Tak ada pun sampai kata tak ada pressure. Tak ada pressure yang sepatutnya betul-betul pressure. Okay, tapi bila kita dah biasa dengan stres, dengan pressure yang positif, okay, jadi bila kita grad, walaupun kita rasa okay, elektronik ni bukan bidang aku lah. Aku minat berniaga karipap contoh. Ada yang suka buat kuih karipap tu. Kuih karipap tu kuih apa lah, berniaga ada. Okay. So student saya ramai dan sekarang saya tengah contact pun. Okay, ada student saya ni dia buat bisnes berniaga makanan. Okay, orang Melaka jugalah. So dia dah ada kedai. Dia buat kedai makanan. Alhal dia engineering masa saya di MJI, dia pelajar saya dah di MJI. Sudah graduate. Tak siap. Saya dia sambung degree tapi dia tak continuous, maksudnya career dia bukan bidang elektronik. Career dia ialah bidang perniagaan dia. Perniagaan dia pula bukan berkaitan engineering pun. Berkaitan dengan makanan. Okay, makanan dan dah ada kedai. Kadang-kadang buat FB live, cakap bagus lah. That's why saya kata belajar ni ialah jangan salah anggap lah. Janganlah kita expect okay, mesti nak kerja dalam biomedical juga. So kalau tak dapat, maksudnya gagal. Tak boleh lah macam tu. Okay, semua hal rezeki ni amat luas. Okay, cuma belajar ni platform kita. Okay, kita punya medan macam nak jadi askar lah. Sebelum jadi askar kan kena macam-macam kan. So macam you all tak jadi askar. You all jadi dalam electronic engineering. So macam-macam ada test, ada assignment. Okay, ada. Dan tak adalah stres sangat pun. Okay, ada presentation. Ada. So itu ialah kita punya jati diri. So nanti akan digunakan bila kita dah keluar lah. Okay, so macam student saya ramai yang macam tu. Okay, ramai macam tu. Okay, so far okay lah. Okay, kadang-kadang lebih berjaya pun. Okay, tapi tengok effort dia lah. So kita tengok masa dia belajar tu memang dia seorang yang positif. Okay, rajin. Okay, so walaupun dia that's why saya kata ni lah platform kita. So gunakan masa yang dia tak lama, 3 tahun ni. Okay, 3 tahun. 3 tahun kita nak guna sepanjang hayat. Betul tak? Betul dengan 3 tahun ni awak dapat rezeki, awak berkahwin, dapat anak, dapat sekolahkan anak dan seterusnya. 3 tahun je berkorban. Bukan lama pun. Kita nak guna lama ni. Okay. So that's why saya kata student fokus lah. Okay. Biar kita letih sekarang ni 3 tahun, 2 tahun setengah je sebenarnya. Yang semester akhir tu ULI je. Okay, 2 tahun setengah je. 2 tahun setengah kita berempas pulas. Okay, pening nak buat simulation, teori buat tak dapat. Itu biasa. Okay, itu biasa. So kawan saya bila kawan-kawan ni, kita tengok kawan-kawan yang dah biasa dengan pressure. So bila dia buat bisnes, okay, dengan tekanan 200,000 punya bisnes, awak rasa macam ni? Sama tak dengan bisnes yang RM500, RM600? Sama tak? Pressure dia? Tak sama. So tak ada yang senang. So kalau projek juta-juta, so you all ingat macam bisnes yang modal 2,000 ke? Okay, 2,000 rand. Tak ada. So bila dah dapat projek yang besar-besar, kawan-kawan saya lah, saya tak ada pun. Okay, bila kawan saya yang dah dapat projek juta-juta yang main dengan Putrajaya punya tender, so kau ingat dia punya tekanan tu macam mana? Hui, gila. So kalau dia gagal apa jadi? Lingkup terus. Okay, lingkup terus. So jangan kata kita rasa, oh bolehlah dia kaya, duit banyak. Tak. Walaupun dia duit banyak kaya, tapi pressure ataupun tekanan yang dia
dihadapi tu sama level. So kalau juta-juta punya projek, kalau gagal apa jadi? Pekerja tak dapat gaji, semua tak dapat gaji, habis semua. Jadi kita sentiasa positif lah. Sentiasa positif. So walaupun kita belajar dalam keadaan online, tak apa, emosi dan juga kata semangat tu kena ada lah. Walaupun orang kata ada sikit tergugat, so tak apa, kalau online tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan saya pun tak ada pun nak straight pun. Setakat ni tak ada pun saya ambil attendance tak adik, kena ambil tindakan, tak ada pun. Sekurang-kurangnya saya just tanya, at least you all tak lari daripada track lah. Saya takut ada seorang orang yang lari daripada track, tiba-tiba tak muncul langsung dah kelas. Itu yang kita nak jaga lah. Boleh? Sembang-sembang sikit. Sebab saya buat teori ni macam ni lah, boring pula. Boleh So kita sambung sikit lagi, SCR application. Salah satu dia kita nak boleh control dia punya load current. So bila load current tinggi, so of course kita punya device, tak kisahlah output device ni macam motor ke ataupun macam lampu lah yang paling simple, contoh mudah. LED, buzzer, dan sebagainya. Ni salah satu circuit lah. Salah satu circuit. Ni dia punya voltage output. Dia punya voltage output. So kalau nak cerita kat sini, ni dia punya teori. So tajuk ni memang teori. So memang teori lah. So R1, so explanation kat sini sebenarnya daripada circuit ni. Daripada circuit ni. So start daripada apply voltage kat sini. Ni AC So ada positif dan negatif cycle. So voltage dia tinggi ni 190 volt. 190 volt. So bila kita apply saja voltage kat sini, AB ni, so apa jadi pada R1, R2, dan juga kita punya SCR. So R1 ni dia akan jadikan limit current punya resistance, dan R2 dia akan adjust the firing point of the SCR. D1. D1 diode. So SCR yang ni, so ni diode. So diode dia berfungsi sebagai protection daripada negative voltage, sebab ada positif dan juga negatif. So bila apply voltage input yang tinggi ni biasanya dalam bentuk AC current lah. DC current ni kita tak ada sampai 170 volt kita nak apply, tak ada. That's why kita punya rumah ni 240 volt mesti AC, tak ada 240 DC. So untuk DC ni paling-paling tinggi pun 60 volt. Itu pun jarang kita guna 60 volt, 40 volt. Jarang. So biasa kita guna kat lab pun range 20 volt saja. 20 volt. So bila kita nak apply voltage yang tinggi ni, kita guna AC current sebab isu dia ialah frekuensi. So bila DC current, frekuensi dia kita tak boleh support pada frekuensi tinggi. Support pada frekuensi tinggi. So bila tak boleh support, so menyebabkan kita punya device tak boleh on lah. Tak boleh on. So D1 ni sebagai protect daripada negative voltage risk pada SCR lah. Sebab kita tak nak reverse bias pada SCR. Sebab kalau SCR ni jadi reverse bias, apa jadi? Dia off lah. Macam kita graf yang saya tunjuk awal tu lah. So kita tak nak dia pergi kepada reverse bias. So nak elak daripada reverse bias, so kita letak diode kat sini. Bila kita tak letak diode, so waktu negative cycle ni nanti SCR kita akan jadi reverse. So bila jadi reverse, lampu padam. So nak elakkan supaya dia maintain jadi DC current, seolah-olah ni macam kita belajar unit 1 dulu lah. Unit 2 diode application kan. So kita letak supaya dia straight jadi DC punya signal. DC punya signal. Positive cycle saja. So D1 is necessary because most SCR have relatively low gate cathode breakdown voltage rating. So ni macam reverse bias saja lah. So moving the wiper arm of R2 upward increases the amount of positive voltage applied to the gate of the SCR. So R2 ni akan increase. R2 ni akan increase. So R2 ni akan increase pada gate of the SCR. Gate yang ni ni gate lah. Dia akan increasekan kita punya voltage gate dekat SCR. R2 ni akan control lah.
Okay, akan control. So this increases the conduction angle which causes the bulb to glow more brightly. Okay, ni control macam saya bagi contoh yang mula dulu. Salah satu control SCR adalah kita nak control dia punya brightness. Okay, control dia punya brightness. So kita boleh control brightness dia based on pada amount of load current yang across this inside circuit lah. Okay, this increases the conduction angle. Okay, sama. Conversely, moving the wiper arm of to downward toward ground reduce the amount of positive voltage applied to the gate. Okay, yang ni dia akan decreasekan. So R2 lah yang akan control increase atau decrease-nya kita punya lampu. So senang kata R2 ni adalah variable resistor. Okay, variable resistor. So kita boleh variable kan resistor ni. Okay, so boleh control kita punya terang gelap. Okay, so banyak aplikasi yang kita boleh guna daripada SCR punya komponen. Okay, lagi satu ialah RC phase shifting network. Okay, RC phase shifting network. Okay, 12.10. Okay, tak apa, saya akan stop 12 suku Okay, 12 suku. So RC phase shifting network ini salah satu application juga. Okay, kat mana agak nak guna circuit ni. Okay, so ni dia based on kepada angle punya range lah. Okay, angle punya pada range. So ada letak capacitor kat sini. Lepas tu variable resistor. Okay, so dia akan conduct angle control by over the range of 0 to 180 degree. So kapasitor dengan resistor ni dia akan jadi siri RC circuit. Okay, akan jadi RC circuit yang akan conduct 90 degree punya phase lah. Okay, RC circuit. Okay, RC circuit. RC circuit dah belajar kot waktu isi. Ada Dah belajar RC circuit, RLC. Ada ke tak ada? Confuse juga Okay, so kalau lupa boleh tengok balik lah. Okay, so RC circuit, lepas tu ada RLC circuit. Okay, so salah satu basic elektronik lah. So voltage yang melalui diode ni, so ada diode juga, still sama. Cuma kita ganti capacitor dan variable resistor tu kita letak ke atas. Okay, so dia jadi phase shift network. The purpose of using diode is to ensure negative. Okay, sama juga. Diode ni memang fungsi dia nak elak daripada negative alternation ataupun negative punya negative punya angle. So kita tak nak. So kita nak sensitive sebab kalau negative SCR akan off. Okay. So since the RC network provide a delay, so the SCR can be triggered in the 90 degree to 180 degree portion of the input cycle, resulting in smoother control of the load current. So when R is decreased, the SCR fires with less delay, allowing the SCR to fire in the 0 to 90 degree portion. Okay. So agak-agak kat mana kita guna dalam RC phase shift network ni? Dalam selain dia kontrol lampu. Okay, so banyak lah. Okay, so senang kata terpulang sama ada nak guna RC phase shifting. Macam saya lebih suka, kalau saya pilih yang ni tadi lah, control load current saja. Okay, sebab ini dia main dengan shifting. Okay, dia main dengan shifting. Actually dia control current juga. Okay, cuma dia control angle. Okay, dia control angle. So ada R dan juga capacitor. So bila capacitor ni kita punya graph kan dia akan nampak macam spike. Okay, so dia akan filter. So kita akan control lah dia punya delay tu. Okay, kita akan control dia punya delay. So bila delay lambat, okay, so kita punya input cycle tu akan jadi slow lah. Okay, akan jadi slow. Okay, so yang ni 5.2. 5.2 kita akan masuk minggu depan. Okay, 5.2 kita akan masuk minggu depan. So ni salah satu characteristic diode for alternating current. Okay, diode for alternating current. Okay, so nanti kita akan tengok minggu depan lah. Sebab ni dia dah kira subtopik yang lain. Okay, kalau tengok graf dia pun lebih unik daripada
SCR lah. Okay. So dia lebih tengok graf ni, tengok bentuk dia lagi macam pelik sikit lah. Okay, macam pelik sikit. So ni explain pada minggu depan. So ni dia punya simbol. Okay, so itu saja. Ada soalan? Okay, so kita ambil attendance dulu lah. Okay, boleh on camera. So boleh on camera. So esok kita akan discuss untuk lab. Okay, untuk lab.